Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Hazra binti Hamzah dengan nombor matriks BB24110315. Kami dari kumpulan 5 dan esei kami bertajuk Terdapat banyak ideologi pemikiran dalam ilmu sains sosial. Uraikan perkembangan ideologi sosialisme, liberalisme, sekularisme dan komunisme. Ideologi merupakan asas penting dalam bidang sains sosial kerana ia membentuk cara masyarakat berfikir, bertindak dan mengatur kehidupan bersama. Sepanjang sejarah, pelbagai ideologi telah muncul untuk menangani isu ketidakadilan sosial dan ketidakseimbangan kuasa dalam masyarakat. Antara ideologi yang paling berpengaruh ialah sosialisme, liberalisme, sekularisme dan komunisme. Setiap satu muncul daripada konteks sejarah dan mempunyai cabaran tersendiri, namun kesemuanya berkongsi matlamat untuk mencipta masyarakat yang lebih adil dan teratur. Ideologi-ideologi ini bukan sahaja membentuk lanskap politik dan sosial di barat, tetapi turut memberi kesan besar kepada negara-negara di Asia dan Afrika. Pembentangan ini akan meneliti asal-usul, perkembangan dan kesan utama keempat-empat ideologi ini dalam dunia kontemporer. Salam sejahtera, nama saya Rusfira binti Rusli, nomor matriks BB24110285. Hari ini saya akan membentangkan tentang sosialisme. Sosialisme merupakan satu ideologi pemikiran dalam ilmu sains sosial yang wujud pada sekitar abad ke-18 selepas revolusi perindustrian di Britain. Sosialisme ini wujud sebagai tindak balas kepada sistem kapitalis yang mengamalkan konsep laissez-faire, di mana campur tangan kerajaan adalah tidak digalakkan. Ideologi sosialisme ini menekankan kesamarataan antara masyarakat dan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan seimbang. Juga terdapat beberapa tokoh penting dalam ideologi sosialisme ini seperti Karl Marx dan Qasim Ahmad. Karl Marx telah banyak menyumbangkan idenya dalam ideologi ini sehingga beliau telah diberi gelaran Bapa Sosialisme Modern. Beliau juga telah menulis beberapa buku penting seperti The Communist Manifesto dan Das Kapital. Beliau juga telah menekankan perjuangan atas kelas sosial dan penindasan buruh. Qasim Ahmad juga merupakan tokoh sosialisme yang amat terkenal di Malaysia pada tahun 1970-an. Beliau telah menjadikan sosialisme ini sebagai konsep perjuangan beliau di tanah Melayu sebelum kembali ke Islam sebagai landasan perjuangannya. Hai, nama saya Dian Tuzati Jason, nomor matrik BB24110288. Hari ini saya akan menerangkan tentang ideologi sosialisme dan bagaimana ia memberi kesan kepada masyarakat. Kita akan lihat perbezaan antara bentuk pemerintahan, perwatakan pemimpin, dan juga sistem negara kebajikan dalam ideologi ini. Yang pertama, sosialisme boleh wujud dalam bentuk authoritarian dan juga demokratik. Di Kesatuan Soviet dan Cuba, sistem sosialis authoritarian membolehkan kerajaan memajukan industri dan infrastruktur dengan pantas, tetapi kebebasan rakyat banyak disekat dan ini melemahkan semangat keusahawanan. Sebaliknya, di negara Sweden, sosialisme diamalkan secara demokratik, sistem pasaran bebas masih wujud, tetapi kerajaan terus menekankan perlindungan sosial yang kuat seperti pendidikan dan kesihatan percuma untuk mengurangkan jurang kekayaan. Yang kedua adalah perwatakan pemimpin sosialis. Pemimpin sosialis juga berbeza-beza dari segi perwatakan mereka. Contohnya, Lenin dan Fidel Castro. Ialah pemimpin yang berani dan tegas memperjuangkan nasib rakyat miskin, tetapi sering dikritik kerana menindas kebebasan bersuara. Berbeza dengan Olof Palme dari Sweden yang membawa pendekatan lebih mesra rakyat terbuka kepada rundingan dan memberi fokus kepada pembangunan insan dan keadilan sosial. Ini menunjukkan bahawa walaupun prinsip sosialisme sama, cara pelaksananya boleh sangat berbeza. Yang terakhir adalah negara kebajikan dan perkhidmatan awam. Negara sosialis menekankan konsep negara kebajikan, iaitu kerajaan bertanggungjawab menjamin keperluan asas rakyat, seperti pendidikan, kesihatan dan perlindungan sosial. Di Cuba, walaupun menghadapi sekatan ekonomi antarabangsa, kerajaan tetap menyediakan pendidikan dan kesihatan percuma. Manakala di negara Skandinavia, seperti Sweden dan Norway, walaupun sukai tinggi, rakyat mendapat perkhidmatan awam berkualiti, menjadikan masyarakat lebih inklusif dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aminah binti Azlan, memegang kad matriks BB24110276. Hari ini saya akan membentangkan liberalisme. Liberalisme berasal dari perkataan bahasa Inggeris iaitu liberté dan liberté dalam bahasa Perancis yang membawa maksud kebebasan. Dari segi prinsip asas, liberalisme ni dia sangat menekankan tentang kebebasan individu, hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dia memberikan ruang kepada setiap individu untuk memilih untuk membuat pilihan mereka sendiri tanpa sebarang sekatan yang tidak wajar. Dari sudut sejarah pula, liberalisme dia berkembang melalui satu proses sejarah yang panjang dan kompleks. Ia banyak dipengaruhi oleh perubahan politik, ekonomi dan sosial yang berlaku di dunia barat. Liberalisme ini dia mula muncul semasa zaman pencerahan di Eropah pada abad ke-17 dan 18. Masa itu orang sudah mula berani mempersoalkan kuasa raja dan gereja. Diorang mau dunia ni lebih adil, di mana rakyat dia ada suara dan hak setiap individu tu dihormati. Antara tokoh penting dalam liberalisme ni
Salah satunya adalah John Locke, yang digelar sebagai bapa liberalisme. Dia percaya manusia lahir dengan hak semula jadi, seperti hak hidup bebas, hak memiliki harta, dan hak memilih pemimpin sendiri. John Locke bercadangkan kuasa pemerintahan dibagikan kepada 3, legislatif, eksekutif, dan federatif, supaya tidak ada pihak yang boleh monopoli kuasa. Kalau kerajaan menyalahgunakan kuasa, rakyat boleh bangkit dan lawan. Selain itu, revolusi Amerika dan revolusi Perancis pada akhir abad ke-18, rakyat dia mula bangkit lawan pemerintahan mutlak. Diorang menuntut kebebasan, kesamarataan, dan hak untuk memerintah sendiri. Dari situ lahirlah Bill of Rights yang melindungi hak rakyat, macam kebebasan bersuara, media, dan beragama. Pada abad ke-19, liberalisme berkembang dalam bidang ekonomi pula melalui konsep laissez-faire oleh Adam Smith. Adam Smith percaya bahawa pasaran bebas tanpa campur tangan kerajaan ni boleh memberi peluang kepada setiap individu tu untuk mencapai potensi diorang masing-masing. Tapi bila revolusi industri berlaku, jurang antara si kaya si miskin dia makin besar. Sistem liberal klasik gagal jaga kebajikan rakyat. Jadi pada masuk abad ke-20 muncul liberal modern ataupun welfare liberalism. Tokoh macam John Maynard Keynes bangkit dan cadangkan supaya kerajaan campur tangan untuk memberikan pendidikan percuma, insurans kesihatan, dan dasar kebajikan untuk pastikan keadilan sosial. Walaupun liberalisme berdepan dengan ideologi yang lain seperti sosialisme, konservatisme, dan pengaruh globalisasi, nilai-nilai asasnya tetap kekal penting, di mana demokrasi, hak asasi manusia, dan pasaran bebas masih menjadi tunjang oleh banyak negara moden hari ini. Dan kini liberalisme terus jadi asas perjuangan dalam isu-isu seperti hak minoriti, kebebasan bersuara, dan keadilan gender. Hal ini terbukti bahawa liberalisme ni dia bukan sekadar ideologi lama, tetapi liberalisme dia terus hidup dan terus relevan dalam dunia yang sedang berubah. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Chao William, nomor matriks BB 241100232. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesan liberalisme terhadap masyarakat Islam. Liberalisme adalah hak kebebasan mutlak yang menolak campur tangan agama dalam kehidupan manusia seharian. Namun begitu, ideologi ini memberikan impak yang besar kepada budaya hidup masyarakat Islam. Berdasarkan akidah Islam akan membebaskan manusia daripada masalah penghambaan akibat perbezaan taraf setiap lapisan masyarakat. Keadaan ini berlakunya percanggahan dengan agenda liberalisme yang mahu membebaskan manusia daripada ikatan agama dan menjunjung manusia sebagai paksi membuat pilihan dan keputusan. Hal ini menyebabkan bermulanya gerakan feminisme dan wujudnya kumpulan LGBT yang memperjuangkan hak-hak mereka di bawah Seksyen 377 berkandung keseksaan Akta 574. Gerakan feminisme adalah bermotifkan reformasi sosial dan politik golongan wanita. Isu-isu yang berbangkit di Barat adalah seperti hak kemanusiaan, keadilan sosial, dan hak revolusi kaum wanita adalah sukar diatasi oleh negara-negara yang sedang membangun. Selain itu, golongan wanita turut menuntut hak, yaitu lelaki menjadi imam dalam ibadah solat, hak sebagai wali dalam perkawinan, hak pewarisan harta pusaka yang sama antara lelaki dan perempuan. Budaya-budaya yang negatif semakin berleluasa menyebabkan berlakunya kekeliruan kepentingan identiti dan jati diri. Contoh-contoh peristiwa yang berlaku para kesan liberalisme di Malaysia adalah hukuman sepat terhadap 24 wanita dan 17 lelaki akibat sumbang arang. Itu saja. Thank you. Assalamualaikum, saya Nur Farisita binti Muhammad Nur, nomor matriks BB 24110300. Saya akan membincangkan tentang asal-usul dan perkembangan awal ideologi sekularisme. Sekularisme ialah satu ideologi yang memisahkan agama daripada urusan politik, ekonomi, dan sosial, di mana agama tidak dijadikan sebagai asas dalam pentadbiran atau undang-undang negara. Istilah sekularisme berasal daripada bahasa Latin iaitu secularis yang membawa maksud duniawi. Ia tidak menolak peranan agama sepenuhnya, namun ia menolak peranan agama dalam ruang awam. Pemikiran yang seiring dengan ideologi ini telah wujud sejak zaman Yunani Purba lagi melalui idea oleh tokoh seperti Plato dan juga Aristotle, dan juga muncul di India melalui aliran materialisme yang dibawa oleh ajaran Charvaka. Assalamualaikum, saya Nur Farisita binti Muhammad Nur, nomor matriks. Perkembangan ideologi ini diperkukuh semasa zaman Renaissance dan pencerahan dengan penekanan terhadap kebebasan berfikir, rasionalisasi, dan juga hak asasi manusia. Kemudian, perang 30 tahun telah ubah landscape politik Eropah yang mewujudkan asas kepada ideologi sekularisme moden. Tokoh seperti Voltaire, John Locke, dan juga Thomas Jefferson merupakan tokoh yang memperjuangkan ideologi ini. Kemudian, pada abad ke-19, George Holyoake mula menggunakan istilah sekularisme untuk menyatakan idenya tentang pemisahan agama dan sosial.
Pemikir moden seperti Talal Asad pula menegaskan bahawa sekularisme bukanlah nilai universal melainkan istilah yang terikat dengan sejarah kolonialisme. Ada sekali, ciri utama yang dapat dilihat daripada ideologi ini ialah pentadbiran dan undang-undang yang berdasarkan logik, kemudian hak asasi dan kebebasan berfikir yang mesti diutamakan, dan ada sekali agama yang dianggap sebagai hal pribadi dan bukannya dasar negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Natasha binti Ismail. Seterusnya adalah kesan positif dan negatif sekularisme. Pertama, dari sudut positif, sekularisme memberikan kebebasan beragama dan hak individu. Setiap individu diberi kebebasan untuk memilih atau tidak menganut mana-mana agama tanpa paksaan dari pihak berkuasa atau masyarakat. Ini mengurangkan diskriminasi berdasarkan agama dan membantu mewujudkan masyarakat yang lebih aman serta harmonis. Apabila perbezaan kepercayaan dihormati, masyarakat menjadi lebih terbuka, inklusif, dan saling menghormati antara satu sama lain. Yang kedua, sekularisme juga menyumbang kepada pentadbiran berasaskan rasionalisme. Polisi awam dan undang-undang dirangka berdasarkan logik, bukti, dan kepentingan semua rakyat, bukan dipengaruhi oleh ajaran agama tertentu. Dalam sektor pendidikan, sains dan pemikiran kritikal lebih diberi penekanan, menjadikan sistem pendidikan lebih progresif dan terbuka. Dalam bidang kesihatan pula, keputusan dibuat secara profesional berdasarkan fakta dan kepakaran, tanpa campur tangan kepercayaan agama yang boleh menyekat rawatan moden. Namun begitu, sekularisme juga membawa kesan negatif, antaranya ialah penghakisan peranan agama. Di sesetengah negara, simbol atau amalan agama seperti pemakaian tudung atau salib dilarang di tempat awam atas nama neutrality. Tindakan ini boleh dianggap mencabul kebebasan individu untuk mengamalkan ajaran agama mereka. Seterusnya, ada juga isu kehilangan asas moral. Apabila nilai agama diketepikan sepenuhnya, masyarakat mungkin kehilangan asas moral yang kukuh. Ini boleh menyebabkan peningkatan gejala sosial seperti keruntuhan akhlak, jenayah, dan penyalahgunaan dada. Dan akhir sekali, krisis identiti generasi muda. Tanpa panduan nilai yang tetap, kebebasan mutlak boleh menyebabkan kekeliruan identiti, khususnya dalam kalangan remaja. Ramai anak muda mungkin mengalami kekosongan jiwa kerana tidak mempunyai pegangan rohani atau nilai hidup yang jelas. Kesimpulannya, sekularisme memang membawa banyak manfaat seperti kebebasan dan kemajuan intelektual. Namun, pelaksanaannya perlu seimbang, bukan ekstrim hingga menindas agama. Gabungan nilai sekuler dan keagamaan amat penting untuk menjaga keharmonian, membentuk asas moral yang kukuh, dan menjamin pembangunan seimbang rohani dan jasmani dalam masyarakat moden. Namun begitu, sekularisme juga membawa kesan negatif, antaranya ialah penghakisan peranan agama. Di sesetengah negara, simbol atau amalan agama seperti pemakaian tudung atau salib dilarang di tempat awam atas nama neutrality. Tindakan ini boleh dianggap mencabul kebebasan individu untuk mengamalkan ajaran agama mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama diberi Hanan binti Sari'i dengan nombor matriksnya BB2411331. Hari ini saya akan membentangkan tentang komunisme. Komunisme ini bermaksud satu ideologi falsafah membentuk satu masyarakat tanpa sebarang status sosial serta pembahagian harta benda antara satu sama lain dari segi politik, sosial dan ekonomi. Ideologi ini disebabkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels melalui penerbitan buku yang bertajuk Communism Manifesto. Karl Marx menyebarkan ideologi ini kerana beliau tidak berpuas hati terhadap ketidaksamaan pada sistem kapitalis dan menyuruh semua masyarakat kepada penghapusan sistem sosial melalui revolusi proletariat. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan dari segi perkembangannya pula, menurut pekaji sejarah dari Rusia berbangsa Poland iaitu Richard Pipes, idea pembentukan masyarakat tanpa kelas pernah dilakukan sejak zaman tamadun Yunani kuno lagi. Pada abad ke-5 pula, gerakan Masdak telah berlaku dan alih-alihnya terdiri daripada para penganut ajaran Majusi. Pada tahun 1777, perkataan komunisme telah mula wujud di mana ahli falsafah dan penulis dari Perancis iaitu Victor Hugo melalui satu penerbitan buku yang bertajuk Projet de Commune Philosophique. Selepas itu, komunisme ini terus berkembang menjadi satu gerakan sosialis pada abad ke-19. Pada tahun 1917 pula, berlakunya Revolusi Oktober di mana kuasa tersebut dipegang oleh Vladimir Lenin dan para ahli Bolshevik melalui satu gerakan Bolshevik serta mewujudkan penubuhan All-Russian Congress of Soviet. Kemudian, ideologi komunisme terus disebar di seluruh Asia Tenggara dan Malaysia merupakan salah satunya melalui dua saluran utama dari China iaitu KMC dan PKC. Pada zaman sekarang, ideologi komunisme ini masih diguna di beberapa negara seperti Korea Utara, China, Cuba dan sebagainya lagi. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesan-kesan ideologi komunisme. Kesan yang pertama adalah pengaruh terhadap gerakan sosial dan politik. Prinsip komunisme seperti keadilan sosial dan hak pekerja masih mempengaruhi gerakan kontemporari. Di Malaysia, Parti Sosialis Malaysia (PSM) perjuangkan hak pekerja dan keadilan ekonomi. Gerakan ini mencerminkan kesinambungan nilai komunisme dalam aktivisme moden. Seterusnya, kesan yang kedua adalah kesan terhadap sistem ekonomi. Konsep ekonomi campuran diterima secara
luas, gabungan pasaran bebas dan perlindungan sosial. Negara seperti Sweden dan Norway menunjukkan elemen sosialis dalam dasar mereka. Komunisme memberi inspirasi kepada reformasi, anti ketamakan dan kesaksamaan ekonomi. Kesan yang ketiga adalah reaksi terhadap rejim komunis. Pengalaman pahit di negara seperti USSR, China, Kemboja menunjukkan penyalahgunaan kuasa. Rejim seperti Khmer Rouge menimbulkan pengajaran tentang bahaya pemerintahan autoritarian. Komunisme dilihat bukan hanya teori, tetapi juga sebagai amaran tentang ekstremisme politik. Seterusnya, kesan ideologi komunisme adalah kawalan pemikiran dan media. Penindasan maklumat dan suara rakyat berlaku di banyak negara komunis. Contoh ekstrim dapat dilihat di negara Korea Utara kerana negara tersebut menyekat akses media dan internet bebas. Hal ini sekaligus mendorong kesedaran global terhadap hak bersuara dan maklumat. Kesan yang terakhir adalah warisan budaya dan pendidikan. Karya seperti Animal Farm mengkritik kegagalan komunisme secara simbolik. Komunisme juga kekal sebagai subjek penting dalam pendidikan sejarah dan politik. Kesannya, ini dapat membantu generasi muda memahami konflik kuasa dan keadilan sosial secara kritikal. Kesimpulannya, sosialisme merupakan reaksi terhadap ketidakadilan yang berlaku semasa revolusi di Britain yang menunjukkan perbezaan jurang ekonomi dan status kelas. Liberalisme pula menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan keadilan sosial menyebabkan wujudnya kumpulan LGBT dan gerakan feminisme yang bermotif mempertahankan hak individu dan hak wanita. Sekulerisme merupakan kerajaan membuat keputusan memerintah negara tanpa dipengaruhi agama. Hal ini menyebabkan berlakunya ada sesetengah masyarakat dipengaruhi dan kehilangan hala tuju memiliki pemikiran rasional dan ilmiah serta bebas untuk menganut agama masing-masing. Akhir sekali, komunisme adalah penggunaan sistem kapitalisme yang diamalkan berdasarkan kelas sosial, yaitu hak keistimewaan orang bangsawan dan paderi. Perkembangan semua ideologi ini merupakan titik permulaan masyarakat moden mencari penyelesaian untuk membina masa depan yang sejahtera.